Dan hari ini Bar Council sudah pun menghantar satu surat tunjuk sebab kepada Zaid Ibrahim, kepada Datuk Zaid Ibrahim, memohon penjelasan kenapa beliau menarik diri. Dah tak diberikan masa, tuan-tuan. Mestilah dia tarik diri. Betul tak? Mana datang logiknya? Okey. Kemudian dia tanya tentang kes-kes ni, saudara. Dalam bukti baru itu, jelas menunjukkan bahawa kalau kita tengok penghakiman Hakim Nazlan di Mahkamah Tinggi, dia kata Datuk Seri Najib bersalah bila mana dia mencadangkan penubuhan SRC tu. Dah menunjukkan dia ada niat yang tak betul. Jadi, itu ada dalam penghakiman Hakim Nazlan. Sedangkan bukti baru menunjukkan bahawa Hakim Nazlan setelah ditanya oleh pihak SPRM, tuan-tuan, bukan sekali tanya ni, 4 kali tanya, kamu terlibat tak terlibat dalam penubuhan SRC? Kali pertama tanya dia kata tak terlibat, kali kedua tak terlibat, kali ketiga tak terlibat, kali keempat tak terlibat. Sampailah bila pegawai SPRM ni dah marah sangat, dia tunjukkan bukti-bukti berupa apa yang dipanggil sebagai minit mesyuarat, yang melibatkan Nazlan dalam proses penubuhan SRC. Maknanya Maybank yang mencadangkan, tuan-tuan. Maybank mencadangkan penubuhan SRC ini bagi urusan 1MDB tu. Dan Hakim Nazlan juga sebagai Head of Corporate and Legal Affairs, setiap dokumen-dokumen kontrak, contohnya lah kontrak loan dan sebagainya, jabatan yang dia jaga yang menyediakan dokumen tersebut. Jadi sebenarnya tindakan Hakim Nazlan ini sudah pun disahkan oleh pihak SPRM. Dia boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesisaan kerana menghukum tidak bersandarkan perlembagaan negara dan undang-undang. Sebab dia gagal untuk declare, dia punya personal interest ataupun conflict of interest dia. Dia ada conflict of interest dalam kes ni. Dia sendiri yang mencadangkan penubuhan SRC bersama dengan rakan-rakan Maybank lain, dibayar, tuan-tuan, 800,000 lebih untuk menguruskan SRC ni oleh pihak 1MDB. Dan dia juga General Counsel Maybank, dia juga merupakan Company Secretary Maybank. Dan bukan setakat itu je, tuan-tuan. Kita lihat dari segi pertuduhan itu pun dah salah. Pertuduhan mengatakan bahawa Datuk Najib menerima duit yang masuk 42 juta ke dalam akaun Datuk Seri Najib adalah merupakan duit daripada pinjaman Kuop. SRC pinjam dengan Kuop dan dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib 3 tahun setengah selepas itu sebagai rasuah. Pertama sekali siapalah pula yang nak luluskan sesuatu kemudian dapat rasuah tu selepas 3 tahun setengah. Ini satu benda yang paling bodoh kita pernah dengar dalam sejarah. Tetapi bukti-bukti baru menunjukkan bahawa duit yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib bukan duit daripada Kuop yang masuk dalam akaun SRC dan kemudian dipindahkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Sebaliknya, tuan-tuan, ianya duit Putra Perdana Construction pinjam daripada Maybank 140 juta ringgit. Duit ini kemudian dipindahkan kepada Putra Perdana Development, dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib berjumlah 42 juta, kemudian dipindahkan 2 kali daripada akaun Datuk Najib tanpa pengetahuan Datuk Najib. Datuk Najib pun dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tak tahu menahu tentang duit masuk dalam akaun dia ni dan dia tak pernah mengarahkan sesiapa pun. Akaun ini dijaga oleh Nick Faisal, tuan-tuan. Akaun Datuk Seri Najib di M-Bank ni ialah apa yang dipanggil sebagai akaun amanah. Ia trust account. Duit ini adalah untuk CSR UMNO. Maknanya duit yang orang bagi CSR untuk bantu UMNO, untuk pilihan raya dan sebagainya.
masuk akaun ni dan duit ni digunakan untuk belanja untuk parti, tuan-tuan. So, actually, daripada 42 juta tu, 32 juta, mula-mula 25 juta, kemudian lagi, mula-mula 27 juta, kemudian lagi 5 juta. Total 32 juta dimasukkan ke dalam akaun SRC. Jadi tuduhan pun dah tak betul, dia terbalik. Sepatutnya memang kes ni kena buang lah, sebab tuduhan pun dah salah, ataupun dia kena baca pertuduhan baru, betulkan. Tapi malangnya bila bukti-bukti baru ni semua ditolak, tak nak didengar, tak jadi apalah, tuan-tuan. Itu sebab ramai orang berpendapat bahawa Datuk Seri Najib tidak mendapat proses keadilan yang sewajarnya. Kalau orang nak tanya Datuk Seri Najib ni terlibat ke tak terlibat? Okey. Pertama sekali, saya percaya bahawa the main culprit dalam isu 1MDB ialah Jolo. Jolo ini mendapat kerjasama daripada pegawai-pegawai kerajaan. Contohnya lah, dia dapat kerjasama daripada Tan Sri Zeti, Governor Bank Negara. Kalau misalnya Datuk Najib tak berikan dokumen, surat daripada Kementerian Kewangan Saudi yang mengatakan dia nak menyumbang duit kepada Datuk Seri Najib, dokumen daripada kerabat di Raja Arab yang mengatakan dia nak menyumbang kepada Datuk Seri Najib, dokumen ini dua-dua diberikan kepada Tan Sri Zeti, suruh Tan Sri Zeti cek source of income, sama ada melibatkan duit haram ke, duit jenayah ke, duit berrasuah, salah guna kuasa, ada percanggahan dengan AMLA ke tidak, dan Zeti mengesahkan bahawa duit ni bersih dan dia memberikan kelulusan untuk duit ni dimasukkan ke dalam negara ni. Macam mana Datuk Najib boleh didakwa di bawah AMLA sedangkan duit ni dibawa masuk dengan kelulusan daripada Governor Bank Negara ketika itu? Malah Zeti, tuan-tuan, mencadangkan supaya Datuk Seri Najib jangan masuk dalam akaun UMNO. Dia suruh buka akaun atas nama Datuk Seri Najib sebab status Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, orang tak akan pertikaikan dapat duit banyak, dan dia minta supaya Datuk Seri Najib pecahkan kalau 681 juta yang patut diterima daripada duit yang masuk tu, dia suruh pecah-pecahkan. Dia suruh pecah-pecahkan. Rupa-rupanya dah ada niat jahat, tuan-tuan. Setiap satu transaksi duit masuk, duit dibelanjakan, duit dipulangkan balik selepas pilihan raya yang ke-13, tuan-tuan, pilihan raya umum 2013. Rupa-rupanya setiap kali duit tu dihantar balik pun kena dakwa, tuan-tuan. Satu pertuduhan. Jadi kalau misalnya Zeti tak terima duit daripada Jolo 715 juta dalam akaun suami dia Taufik Aiman dan juga anak dia Aziz Taufik di Singapura, tuan-tuan, bila duit tak masuk, bila 1MDB nak bayar kepada Petro Saudi 1 bilion ringgit, US dollar, tak sampai 24 jam diuruskan oleh Zeti, duit tu boleh transfer. Kalau tanpa kerjasama Zeti, tuan-tuan, saudara, Jolo tak boleh melakukan penyelewengan dan penipuan ni. Tapi malangnya Datuk Najib menjadi mangsa, Jolo masih selamat, sedangkan dia dapat 1.2 bilion US dollar, Zeti dapat 715 juta ringgit, tuan-tuan. Dia masih selamat. Tidak ada pendakwaan kerana dia geng atuk. Adilkah ni? Sudah pasti tak adil,